Selamat malam. Selamat petang. Sorry. Hari ni jam sekarang 9.20, 21 Jun. Hari Ahad, hari ni hari Minggu. Macam biasalah, hujung minggu sebagai trader. Okay. Saya selalu akan buat analisa. Okay. Just pada Isnin dan Khamis tu sampai Jumaat tu saya akan tunggu peluang-peluang untuk entry saja. Sebab tu penting yang kita marking dah siap. Every week. Benda tu rutin. Bukan tiap kali kita trade baru nak buat analisa. Itu bukan cara saya lah. Okay. So terima kasih sebab join live saya. Terima kasih ada 40 orang. Alhamdulillah lah ada peningkatan. So daripada apa yang pertama kali daripada Haji Ping Okay. Muhammad Hanif pun ada minta juga saya. Minta PGU pound dollar ataupun GBP USD So kita tengok apa yang berlaku pada GBP USD. Okay. So pada minggu lepas okay, analisa saya ada ni sentuhan tentang GU. Okay. So as long lah saya cakap kan, seingat saya lah, saya cakap lah, selagi dia tak break atas ni, selagi tu kita takkan buy kan, tu resistance ni. So price dia buat kenaikan dalam skala retracement dan dia pun turun dengan break. Saya tak entry GU. Okay. Tapi alhamdulillah lah, dia sampailah Jumaat tu ke tempat kita kan. So apa akan berlaku pada next week untuk GBP USD ni? Okay. Bila masa dia nak buy GU ni kan? Duk turun lah. So dia dah buat penurunan pada bila? Daripada 9 Jun. So macam selalunya saya akan buat apa? Firstly saya akan keluarkan dia punya lukisan dulu. Okay. Sebab every week kita akan marking. Saya akan marking. Sebabnya tu melatih kita punya mata Okay. Sebab bila selalunya hujung minggu tu dia akan buat satu movement baru, satu SNR yang baru kan. Okay. So macam biasa saya trade masih menggunakan support and resistance dan candlestick pattern. Yang tu ya. Okay. Yang tu saja masa saya gunakan. Okay. So sekarang ni first kali macam biasalah kita tandakan SNR. So ini adalah resistance dia. Okay. Yang dia baru wujud. So ini adalah kawasan RBS SBR dia. Okay. Saya sebut dua-dua lah. Kadang-kadang saya keliru kan. So mana kawasan support dia sekarang? So sekarang ni dia ada satu lah sini kan. Dia berada di kawasan SBR RBF tu. So kita tak tahu sekarang ni price tak bagi reaction ni. Tak tahu sama ada dia nak buat pullback ke apa. Dan next adalah ni adalah support yang ada. Okay. Support ni masih lagi supportnya. Ya, support yang valid dia masih fail to break Okay. So GU untuk minggu depan. Okay. Saya berjangkakan price apa? Price akan buat satu penurunan. Okay. Sebabkan price dah break support ni. Di support. Okay. So dia akan buat penurunan. So kita akan cuba cari sell untuk GU. Okay. Tapi hati-hati. Jangan kamu nak sell terus. Kamu tunggu dia. Kemungkinan price akan buat apa? Kalau dia buat pullback, kamu tunggu lah. Okay. Dia buat pullback sini dulu sebelum dia turun. Ataupun okay, satu simulation. Okay. Price dia boleh break dulu dan dia turun. Itu. Okay. So next SNR dia sekitar mana? Sekitar sini lah. Kalau dia break C ni, sini pula kita punya cari untuk GU. Okay. GU saya tak masuk sebab saya ada position kat EU So tak banyak pip lah. Pip ada lebih kurang 100 pip lagi Ataupun kalau dia break C, kita boleh pin sampai 250 pip So ini yang saya nampak tentang GBP USD untuk next week Okay. Price saya nampak mood lebih bias kepada sell. Okay. Kita akan tunggu dia buat retracement dulu. Masuk dengan penuh bergaya. Tunggu confirmation lah. Yang tu yang penting. So saya tandakan barang merah lah sebagai saya dah analisa apa ni. Okay. So Muhammad Hanif pun CU. Okay. Terima kasih. Saya tak faham. Okay. Daripada Rapsa minta pair analisa gold. Okay. Gold. Gold. Saya tak trade gold lah. Minggu lepas saya cakap gold lah. So yang ni sebab ada orang minta buat daily saya tak dah bercampur saya punya analisa. Sebab saya tak trade gold lah. So tak tengok lah gold apa berlaku kan. So saya cakapkan price akan test. Okay. So price test dan dia fail to break ni. So maksud dia akan cuba tahan-tahan. So apa akan berlaku pada gold untuk next week? Okay. So macam biasa, firstly kita akan tanda sebagai apa? Tandakan support and resistance tidak.
So ni adalah support dia. Okay. So resistance dia mana? So sini boleh panggil sebagai resistance ya. Okay. Ni agak menarik ni. Okay. Dan juga kawasan dia hadapi ni pun ada resistance. Ni memang berhampir ya. Yang berhampiran. So net resistance ada sini. So ke mana hala tuju goal untuk minggu lepas? Minggu depan pula. So kalau kita tengok based on structure chart pattern kan kita nampak macam ni kan. Okay. Head and shoulder tu So price akan naik. Dan apa kita nampak? So saya jangkakan untuk minggu depan price akan cuba break resistance. Tapi jangan bayar dulu. Relax lo. Tunggu dia break lo. Okay. So dia break. Dan hati-hati lah sebab sini dia ada ni. Mungkin dia ada manipulation ke apa, kita tak tahu. Okay. So saya suka dia break lo atas ni. Dan untuk gold, kalau istilah saya nak buy ni, mungkin saya tunggu retracement lah. Lebih kurang macam tu. Lebih selamat. Okay. Maksud dia tunggu dia buat retracement dulu, baru kita buy kat bawah. Okay. Sebab kita nak buy di kawasan-kawasan ni. Yalah. Saya kata terlalu sikit kan. Dekat kan. Sini ke sini pun. Weh, banyak tak? 270 lebih lah. Ni saya buka kat Expo. Nampak kan tak regul. Okay. Kalau berbalik aku trade, kamu masuk je lah. Tak berbalik, jangan masuk. Okay. So, net resistance dia akan test sini. Dan kalau dia break ni, dia akan test sini pula. Itu. Kalau dia break ni, so dia akan cari net resistance lagi. Sampai 18 ke 19. Itu orang alam lah kan. So kalau based on net resistance yang saya nampak sini dulu, dia akan test sama ada dia break atau tak. Sebab apa-apa pun kita tak tahu. Price tu reaksi di suatu zone tu dia berbeza-beza. So kita tengok dia jadi buat apa tu price kat itu, baru kita buat decision. Jangan kita duduk main agak-agak kan. Main kat sini reversal, main kat sini reversal. Jenuh kita kan. Okay. Jaga-jaga dengan track market lah. Okay. So kemungkinan price akan dia retest dulu, lepas tu dia akan naik dan akan cuba break. Okay. Yang ni yang saya nampak tentang gold. Tak clear. So daripada OMAC minta EU, AU, GU, NU. Tu dia PUSD semua dia minta. So EU. Alhamdulillah. So EU saya masih wholesale. Saya dah hold WOPIP lah. Masih tak ingat saya hold WOPIP. Tapi masih wholesale. Okay. So saya hold Naruto Peak. Masa cuba hold sampai Naruto Peak, tak tahulah sampai tak sampai kan. Yang tu apa, rezeki tu kan milik Allah kan. Itu je lah. So untuk EU next week, apa yang saya nampak? Okay, firstly price dah breakout. Ni kan that level lah. Nampak kalau nampak, kamu nampak structure kan. Nampak dia buat dalam bentuk apa, high low kan. Maksud dia high, dia buat low, lepas tu dia break low kan. Mungkin dia akan naik high sikit. Okay, lepas tu baru dia buat low balik. Ni dalam bentuk high low lah, structure high low kan. So kalau kita dalam bentuk chart pattern, mungkin ada berlaku chart pattern? Ada. So kita akan nampak dia akan test area sini ya. Ni pun ada halangan dia lah, halangan daripada trendline yang ada sini. Sebab tu kita dia walaupun kita tunggu trade nak tunggu Naruto Peak, tak mestinya dia akan turun Naruto Peak kan. So dia akan menghadapi macam ni. Dia kena hadap ni dulu. Kalau dia break kat atas, dia buat retracement lagi jauh lah. Tapi kalau dia break bawah, so dia akan meneruskan perjalanan. Dan saya masih optimis price akan cuba test sini lah, di area 1, okay, dan 2. Okay. Mungkin esok atau lusa tu saya akan close position lah. Sebab saya ada 3 position untuk EU. Okay. Saya tak layer lah. Tapi bila dah profit 50 pip, 60 pip, sebab saya terpusing kan. So nak tak nak saya terpaksa tambah position bila dah untung. Yang tu ya. So saya masuk di kawasan-kawasan retracement lah. Orang tepat istilah dia panggil re-entry kan. Bukan kita tambah Bagi saya tu 3 tu pun dah maksimum untuk saya lah. Saya akan hold ke TP ataupun saya akan close paruh nanti.
Saya akan close, esok lusa mungkin saya akan close satu. Jumaat ni saya akan close satu lagi dan saya akan biarkan hold sampai ke TP. Itu. So untuk minggu depan EU kita akan stay lagi sell. Okay. Hati-hati ya. Sebab ni dia dalam bentuk ni. So kalau kamu nak drop untuk nak macam nak cari position buy, make sure dia break ni lah. Break resistance ni ataupun nak lebih selamat, dia break ni kamu boleh cari buy. Break resistance atas kali, kamu boleh cari buy untuk EU. Okay. Mudah untuk kita tengok. So buat masa ni forecast dia kita masih bias kepada sell. Okay. So dia akan hadapi ni lah. Hadapi dengan penuh senyuman. Okay. Tunggu dewa. Teringat tak? Okay. So yang ni saya buat tentang Euro USD. Macam biasalah, kalau faham tu bagilah tanda like sikit ke, tanda sayang-sayang ke, tanda love lah. Okay. So daripada Omet juga dia minta pair Aussie USD, Aussie dollar. So Aussie dollar apa yang berlaku? Okay. So minggu lepas saya dah cakap kita akan fokus sell. Cuma hati-hati sebab price dia tak akan test ini. Tengok dia turun, dia naik, dia turun balik, betul dia akan test balik, dia buat kenaikan. So sebenarnya itu adalah trap trap market sebab tu kadang-kadang orang tengok ni dah break dah ni. So kita boleh buy apa semua. So hati-hati lah sebab benda tu sebenarnya benda yang ada market. Saya pun terkenal minggu lepas. Saya sell atau pergi buy pula kan. Lelang dia. So untuk next week apa yang akan berlaku tentang Aussie USD. So macam biasa kita padam semua lukis dulu. Clear dulu, kita nak boleh buat decision dengan tenang. So sini adalah satu supportnya dah. Masih ada lagi support yang dia perlu hadap. So ni adalah satu resistance yang wujud. Okay, minggu lepas wujud lah, baru wujud lepas. So sini adalah satu resistance lagi. So dia punya nak buy ni dia ada dua halangan dia perlu tempuh. Maksud dia nak, kalau kita dalam position buy, dia pasal tempuh ni satu dan ni satu. Maksud dia kalau kamu nak buy, nak lebih selamatnya, make sure dia break ni. Memang kamu buy dengan aman. Okay. Tapi buat masa ni selalunya dia bercakap gold dengan Aussie sama kan. Saya tak tahu lah macam mana dia punya pengiraan lah. Sebab saya tak pandai correlation lah. So apa yang berlaku pada pair Aussie USD next week? Okay, apa yang saya nampak, kalau kamu nak sell Aussie USD minggu depan, okay, yang belum ada position sell, okay, kamu tunggu dia breakout dulu. Okay, breakout dulu. Yang ni lebih selamat. Tunggu dia breakout ni, kamu boleh cari sell. Okay. Kerana hati-hati lah, dia tak mesti dia akan cari sini balik. Kadang dia cari atas ni balik, dia cari SBR sini, kadang cari SBR ni. As long dia tak break atas ni, maksudnya dia tak break ni, selagi tu dia masih dalam position sell. Tapi dengan syarat dia break ni luar support dulu. Kalau dia tak break support, dia buat macam ni. Dia buat macam ni pula. Dia reject support tu. Contoh macam ni kan. So hati-hati lah sebab mungkin dia boleh jadi dia akan follow kita punya anak arrow panah ni. Sebab tu kita nak sell, kita make sure dia break support dulu baru kita cari sell. Okay. Clear tak? Okay. Ni yang saya nampak tentang AU. Maksudnya dia boleh jadi buy, boleh jadi sell, depend on situation pada reaksi market pada price tertentu. Okay. So next adalah pair AU, GU saya dah terang tadi. Okay, GU kita bias kepada sell lagi. Okay, kita tengok reaction price di sini lah, di level ni sama dia akan buat engulfing ke, dia akan buy, mana tahu kan. Boleh jadi. Okay. Dan next adalah NU Kiwi dollar. So Kiwi dollar apa berlaku? Macam tengok, macam minggu lepas tu ada cakap okay, price dia akan buat retracement dulu. Dia dah break di level. So dia akan buat penurunan. So adakah USD akan menguat lagi minggu depan? Sama-sama kita tengok. Daripada segi kita tengok tadi EU, GU kan semua akan turun kan. So kita jangkakan price akan turun lah untuk minggu depan. Maksud dia USD akan menguat lah. So ni adalah kawasan SBR RBS. Okay. Dan sini pun sama juga kan. Nampak kawasan dia sama support kan. Okay. So kalau kamu tak ada position sell lagi untuk EU, senang je. Kamu tunggu dia breakout ni. Breakout ni kamu boleh sell lagi. Kalau kamu tak ada lagi,
position E1, maksudnya tunggu dia break, kamu boleh sell sampai sini. Tapi kalau dia tak break lagi, hati-hati lah. Malaikat kamu dah sell atas ni, kamu tunggu je lah. Sebab kemungkinan dia price dia boleh retrace kan. Tambah tak break kan, mungkin dia boleh jadi impai ni kan. So dia break dulu lah, jenuh nangis kamu kalau kamu tak stop loss. So tunggu dia breakout dulu first, dan boleh tenang hati kamu. Okay, untuk kamu buy atau sell. Okay, untuk kamu sell lah. Kalau kamu nak buy, kamu tunggu dia breakout ni. Breakout ni kamu boleh buy. Itu lebih aman sentosa. Okay, clear tak? Komen. Saya peluang jumpa kamu pada hujung minggu lah. Sebab pada hari Selasa atau Rabu tu saya ada buat live trade dengan saya punya student saya yang mana beli e-book tu. So sekali orang dapat live trade lah dengan saya, pada yang join mentorship lah. So Dilchin minta tolong tengokkan GJ dengan UCHF, GBP USD dengan sorry Pound Yen dengan UCHF USD CHF. GJ So GJ minggu lepas macam saya analisa minggu lepas, alhamdulillah. Okay, price dia fail to break ni this area, so dia pun turun. Okay, GJ minggu lepas saya proses konok lah kan. So dia dah break ni, so dia destination dia sini kan. So tak apa, minggu ni kita macam biasa, kita tak padam dulu. Okay, kita bagi clear dulu. Okay, so apa yang berlaku pada GBP USD minggu lepas, GBP Yen minggu depan. So price dah breakout this area. Okay, ini bertunjuk bahawa kita punya sell. Okay, so dia akan cari support kan, betul tak? Support So destination kita seterusnya adalah sini. Dan kalau dia break ni, dia akan cari sini. Saya dah sell GU tapi saya ada TP saya lupa nak swing. Okay, so resistance ni mana? Sini. So pada penggemar yang nak buy, bias kepada buy, make sure break ni baru kamu cari buy. Okay, kalau break lah, break sini. Tapi kepada peminat sell, okay, cuba cari sell di retracement lah, di test ini ke, okay, untuk kamu sell sampai ni. Jangan esok terus sell lah, sebab hati-hati Ataupun kalau kamu nak sell tiba-tiba pada hari Isnin ke atau Selasa tu dia turun dah, dia reject kat sini. So hati-hati lah dengan kamu punya decision untuk sell lah, sebab kemungkinan price akan bounce balik atas. Itu penting lah. Bila price dah reach kita punya kawasan support dan dia bagi reaction yang sebaliknya, dia buat engulfing untuk reversal buy maksud dia tu. So hati-hati lah, sebab kemungkinan dia akan jadi reversal yang maksud dia mungkin reversal trade, kita tak tahu. So kalau dia buat retracement dulu sebelum risk TP, insyaAllah dia akan boleh buat penurunan lagi. Okay, so apapun trade macam biasa, jaga kamu punya MM. Itu yang boleh. Market kita tak boleh control, kamu kena ingat tu. Market bukan milik kita kan, tapi account kamu tu adalah milik kamu. Kamu boleh control risk tu. Kalau kamu fail untuk manage account kamu, kamu jangan maafkan market lah bila market buat high. Yang tu je sebenarnya. Okay, so ni yang saya nampak tentang GJ. Okay, price dijangka akan meneruskan penurunan. Saya bias penurunan, tapi kita akan tunggu dia buat sikit retracement untuk kita sell. Ni support ni saya ambil Okay, so ni GJ. So next daripada Delchin minta UCHF So UCHF, okay, UCHF ni saya target sell, tapi dia tak menturun minggu lepas Okay, so kita tengok So macam biasa, kita akan tandakan support resistance macam biasa. Okay, ni kawasan kawasan dia punya resistance dia. Lepas tu dia ada pula react dengan SBR So kita boleh guna lah kawasan ni kan. Dia pump ni tu kan. So ni adalah support. Okay, ni adalah resistance dia. Jauhnya resistance dia kan. Okay, so
Apa yang berlaku pada UCF ni? Okay, kalau UCF ni daripada segi pandangan mata kasar saya, okay, saya nampak dia buat apa? Satu structure kenaikan kan. Maksudnya dia buat kan, dia naik, dia turun, dia cuba naik, tapi dia akan hadapi benda ni. Okay. So kalau istilah lain mungkin dia nampak macam pattern ke apa kan. Okay. Nampak? Kamu nampak apa saya nampak? Okay. So dia akan test ni, dia akan main react ni. Kalau anda kata price, hati-hatilah. Maksud dia UCF ni ada tricky sikit lah. Okay. So kadang-kadang price akan cuba break ni tau. Okay. Saya masih orang tu apa? Macam mana cakap? Hati-hatilah sebab kita akan tengok reaction price ni. Kalau price break ni area, hati-hati sebab dia ada kemungkinan price akan cuba cari net resistance. Dia bukan dalam bentuk kata buy lagi, tapi dia untuk mencari retracement. Okay. Sehingga dia break this level, kita boleh buy. Maksudnya dia dalam mode buy. Tapi selagi tak break, dia ada kawasan ni kan. Kawasan ni kan ada satu kawasan. Kan SNR ni, resistance ni kan. Okay. So mungkin dia boleh test sini sebelum dia turun balik. Cuma hati-hati sebab kita nampak kan price makin buat high low kan. So sini adalah support yang latest baru yang dia wujudkan. So kalau untuk trader kamu nak lebih make sure, kamu tunggu dia breakout lah. Kalau nak sell, breakout bawah ni kamu sell. Okay. Kalau nak buy, okay, nak lebih selamat buy, tunggu breakout ni lah, this area. Okay. Jauh macam tu coach. Ya, memang macam tu lah market. Tunggu break ni baru kita boleh buy. Tapi kalau kamu break ni boleh buy, tapi dalam risiko je lah sebenarnya. Break ni kan kamu nak buy boleh, tak masalah, tapi dalam risiko. Ada kala jadi, ada kala tak jadi. Yang itulah. Kamu tengok kamu punya journal lah. Kalau kamu dapat win rate yang banyak dengan cara tu, okay lah, go on je lah. Okay. Kalau pada saya akan stay tunggu lah, stay waiting. Sebab bagi saya tu, saya nak clear kan. Clear dia break resistance, kita tahu dia akan cari net resistance kan. So ya, apa salahnya tunggu kan. Pair kan banyak lagi kan. Sebab tu penting yang saya buat analisa 24 pair. Sebab kita boleh trade semua pair kita tengok kan. So kita tunggu pair yang mana boleh bagi kita risk yang paling kecil dan win rate yang paling besar, reward yang paling boleh. Aku kita trade pair tu lah. Kalau pair yang suka kita duduk agak-agak kan, aku tengok ni macam nak buy side, macam nak sell side, nak buy. So jangan trade pair tu kan. Banyak pair dah kan. Tengok pair lain pula. Yang tu yang penting. Dalam kita punya trader, mindset kita macam tu kena letak. Tak boleh lah kita ni, macam mana pun aku nak cari kat EU kan. GU lah. Macam mana pun GU juga kan. So yang tu akan mengundang kita kadang-kadang untuk beremosi dalam trading. Okay. So yang ni saya nampak tentang UCF. Saya bagi sikit lah nasihat. So daripada sum, rapal sum EJ, GJ. Okay. EJ Euro. GJ tadi saya dah terang kan. Okay Sam, GJ tadi saya dah terang. Okay, kita akan dia dah buat, kita akan bias kepada sell. Kita akan tunggu buat retracement untuk kita sell lagi lah. Kalau kamu dah sell, kamu masih hold position, hold je lah. Okay, buat BE lah, lebih selamat lah. Satu. Okay. So EJ Euro GPY. So Euro GPY pada minggu lepas, tengok. Okay, saya jangkakan price akan buat break. So dia dah break, kita nak sell. So dia buat test, nampak. Selalunya bila dia break, dia akan buat test dia. Ni yang penting maknanya. Test ni kita nak entry kan. Bukan dia break terus kita entry kan. Tapi kalau kamu ada masalah macam takut terlepas entry je lah. Tapi kamu punya risk tu besar lah sikit. Maksud dia tu kamu punya risk reward kamu tu akan lari sikit lah. Okay. So EJ untuk next week, apa yang kita nampak? Okay, sekejap. Okay, saya buka cah bateri nak habis. So kita macam biasa, first kali kita tandakan kawasan support resistance. So ni adalah SPR RBS yang kita pernah hormat lah. Okay, sebab kadang-kadang price react di ni, ni adalah support yang dia selalunya dia akan sentuh ni dulu. Okay. So kita nampak kan, daripada 5 Jun tu price buat penurunan kan. So bila dia buat kenaikan kan, so tanda dia punya resistance dia. Okay.
So kita kalau nak buy EJ, kena break ni dulu. You break resistor ni, you boleh buy. So ni adalah kawasan yang dia dah break, SBR, ABS dia kan. Okay, yang ni saya tandakan sebagai warna merah lah, tanda dia dah break. So untuk EJ dijangka price akan buat penurunan untuk test level ni tu. Dia break level ni, baru dia akan turun lagi. Sebab tu kadang saya tak 2 TP kan. 1 TP tu saya ambil gaji saya dulu. Okay, kalau contoh lot saya 0.10 kan, saya ambil lah 0.07 lah, ataupun 0.05 panggil gaji saya dulu, dan saya buat BE dan hold ke second TP. Itu saya punya cara trader lah, cara trade actually. Okay, so EJ saya bias kepada sell. Okay, tunggu dia breakout. Tapi kalau kamu nak buy, kamu tunggu dia breakout ni. Breakout ni kamu boleh buy sampai sini. Okay, sini. Pada peminat buy lah. Sebab kadang trader ni dia dah juga, dia ni ada trader dia cari sell lah, ada trader dia cari buy. Ada juga trader macam tu yang saya jumpa. Okay, saya akan clear lah dengan saya punya penerangan tentang EJ. So next pair, Syahrul Nizam Syamsuddin. Salam tuan, nak tanya sikit, tuan punya guru hanya NK atau ada guru lain? Actually guru trading saya sebenarnya banyak lah. Serius, sangat-sangat banyak. Saya trading sampai ke luar lah, overseas. Saya pernah, tapi orang overseas tu lah saya jumpa kan. MK ni actually macam, saya tak pernah lah bertemu lutut dengan MK. Actually saya beli ebook dia. Sebab buku dia adalah satu-satunya panduan bahasa Melayu waktu tu. So saya buku dan saya faham dengan, sebab waktu saya belajar dulu dengan English, dengan Mak Saleh, saya tak faham dia cakap apa. Saya pun English saya slang Kedah, dia punya English slang Ukraine. Saya punya first guru saya, turning point yang saya berubah. So masing-masing cakap macam mak so saya tak faham. So saya cari bahasa Melayu. Lepas tu saya jumpa lah buku MK. Dia menggunakan konsep yang sama, SNR, candlestick pattern apa semua kan, tapi diterangkan bahasa Melayu, so saya faham lah. Sebab tu MK tu saya anggap dia sebagai mentor saya lah. Mudah tanya dia, sebab MK pun friendly kan. Okay, MK is my mentor lah. Okay, makasih. Wah, banyak love lah. Itu sebab, tapi lepas tu saya juga masuk tempat saya masuk kan, saya belajar macam-macam. Kadang selalunya saya belajar kat luar, saya tak faham, saya cari balik ke Malaysia. Macam saya belajar Elite Wave lah dulu. Saya tak belajar kat luar negara. Okay, belajar online course kat luar kan, personal coaching kat luar. Tak faham, saya balik cari guru Malaysia pula kan. Macam tu lah saya kehidupan. Okay, macam tu lah, nak bagi faham kan. So macam tu lah. Tapi dalam trading lalas saya gunakan cuma SNR dengan candlestick pattern. Saya tak guna macam walaupun saya belajar Elite Wave, tapi tak guna Elite Wave. Walaupun saya belajar BBMA, memang saya belajar dengan ni lah, Abang Umar, pun saya stay guna SNR dengan ni. Tapi sebagai knowledge saya lah. Itu je lah. Okay, saya harap itu dapat penerangan lah. Teknik 20%, emosi 80%. Betul ke tuan? Ya, ada setengah macam tu. Saya pun pegang benda tu sebenarnya. Kalau ikut rule saya dulu kan, sebenarnya yang mempengaruhi kita untuk overtrade apa sebenarnya adalah emosi kita, betul tak? Sebab selalunya kita akan bermain dengan emosi. Teknik ni sebenarnya lebih kurang sama je kan, lebih kurang sama bagi lebih rate sebenarnya. Tapi cara kita nak handle tu, maksud cara nak handle account tu dengan apa, mesti kita dalam keadaan yang minda ataupun mindset yang betul kan. Kadang kita ni nak high, kita anggap high risk ni high gain, high risk ni nak high gain kan. So yang tu kita dah menjerumuskan diri kita kepada emosi trade. Itu based on apa yang saya belajar lah. Okay, so saya setuju lah, emosi 80% tu betul. Bagi saya emosi. Tapi nak dapat emosi yang stabil, mesti menggunakan kaedah yang stabil lah. Itu lah. So daripada Aiman Syahiran UJ, USD GPY. Okay, so USD GPY, terima kasih join lah saya, 60 orang. Tunggu. So USD GPY saya jangkakan price akan buat kenaikan pada minggu lepas. Okay, tapi dia tak buat kenaikan wah, degil. Okay, so dia pun tak buat penurunan. So mana arah tujunya kan? So sebenarnya bagi saya, as long padam dulu. Okay, so jangan dah padam, lukis pula balik kan, 2 kali kerja. Tak apa, lukis banyak kali. Sebenarnya kita melatih minda bawah sedar kita. Seriously, dulu saya ada seorang guru, dia minta saya lukis 10,000 screenshot. 10,000 kali dia follow kali. Dan saya kena siapkan.
Tu dalam saya ambil masa 3 bulan nak buat benda tu. Tapi lepas pada tu baru saya faham kenapa dia suruh saya buat benda tu. Seriously. Sangat-sangat bantu. Sebab tu siapa personal kunci saya, selalunya saya akan minta dia buat 1000 screenshot. Tapi buat masa ni ada seorang baru yang deliver, yang tak deliver. Masa tantang tapi daripada okey trade lah. Daripada okey sangat trade. Okay. So ni dia keluar satu resistance baru. Okay. So apa nak jadi tentang UJ ni? Yang ni kita tak tahu. Kenapa hang tak mau naik UJ? Aku penat hang. Penat analisa hang ni, tak mau naik. Okay. So ni satu resistance. So UJ ni sikit kan. Ada sikit dua lah. So kalau kamu nak buy UJ, okay, saya syorkan kamu tunggu dia breakout lagi. Dah hari tu dah breakout kan. Dia breakout lagi. Okay. Kalau kamu dah ada position buy, hold. Okay, make sure stop loss kamu bawah pada ni. Bawah pada sini. Support ni lah. Okay, kalau kamu nak sell, kamu make sure dia tunggu dia breakout lagi tu. Okay, ni saya punya perspektif lah. Tunggu breakout dulu, baru kita cari sell. Okay, kalau kamu nak buy, tunggu dia breakout resistance ni dulu. Okay, sebab price wujudkan satu zone baru kan. Zone yang kita perlu respect, resistance Walaupun sebelum dia dah break resistance, tapi dia still tak lepas ni Dan kamu nampak kan sini kan, dia ada 1, 2, 3 kan. So kita tunggu dia breakout dulu untuk kita buy. So saya untuk ni. Tapi okay, dalam sama nampak tak UJ bagi apa? Bagi satu hint kat kita kan. Macam dia buat apa? Satu chart pattern betul tak? Okay. Chart pattern apa ni kan? Saya pun tak tahu. Yang tu segitiga lah. Saya tak triangle lah. Kadang-kadang saya tak dalam analisa kadang saya tak triangular pun apa kan. Supaya saya faham kan. Sebab whatever you trade dalam bentuk chart pattern, apapun kunci dia adalah tunggu breakout. Yang tu je. Okay. Tapi nak lebih selamat, saya suruh tunggu dia breakout ni untuk lebih selamat lah. Breakout resistance atau breakout support. Breakout support kita akan sell, breakout resistance kita akan buy. Okay. Yang tu yang saya nampak tentang USD JPY. Clear tak Aiman? Okay. Mazli Mushik, tuan pakai TradingView berbayar ke free punya? Buat masa ni saya pakai masih berbayar. Okay. Saya masih bayar lah TradingView. Sebab bagi saya tu TradingView ni saya selesa guna. Dan satu lagi saya tak suka iklan. Kalau kadang saya guna free, kalau tak keluar iklan saya sakit hati. So saya guna yang berbayar lah. Murah ya, lebih kurang dalam saya tak ingat lebih kurang dalam belah USD lah. Jadi saya ambil package basic. Saya tak ambil Pro Plus apa, tak ambil lah. Saya ambil Pro je. Maksudnya package basic kali. Itu lah. Sebab kita nak trade ya. Sebab saya guna untuk analisa dan saya tak guna pun sebenarnya. Dia macam-macam TradingView dia boleh buat alert apa semua kan. Banyak function sebenarnya tapi saya tak guna. Mungkin ke depan saya akan guna. Wah alam lah. Tapi buat masa ni saya cuma gunakan sebagai analisa. Sebab apa you lukis kat chart ni, you boleh sync dengan you punya telefon. So nanti kamu kat lock pun tengok kat lock macam mana pergerakan kan. Ataupun kamu malas tengok, kamu kejar kan, kamu mungkin bisa alert. Maksud dia bila alert trigger kat mana? Trigger kat support boleh ataupun trigger kat trendline pun dia boleh bagi alert, bagi tahu kamu. Tu yang kelebihan TradingView lah. Banyak lah. Okay. Banyak actually kelebihan TradingView ni. Sangat-sangat banyak. Jadi kalau kamu nak improve kamu punya daripada segi analisa, daripada segi kamu punya trading analisa, saya recommend kamu guna TradingView. Okay. Daripada Syah Fida, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Syah Irham, salam coach. Waalaikumsalam. Sudi share sikit tentang teknik Soros tu ke? Sikit je. Irham. Tanya Soros pula. Okay. Actually teknik Soros ni sebenarnya adalah confluence zone antara SNR, SND dan macam saya beritahu tadi lah. Okay. SNR, SND, BBMA Okay. Maksudnya BBMA dia fokus pada kawasan re-entry. SND, SNR maksudnya pertindihan di zone-zone tu. Okay. Itu dijadikan sebagai Soros zone. Trendline, Fibonacci. Okay. Yang tu yang jadinya cuma jadi dulu 2 tahun 3 tahun lepas jadi isu kan, daripada tempat yang saya belajar dulu. Dia kata saya guna dia punya dia punya teknik kan. Dia kata kepada saya saya ni telah ni apa semua untuk jual pada orang ramai. Jadi benar tentu saya tak pernah guna pun teknik tu untuk jual.
Tapi disebabkan tu lah saya stop buat Sorozone sebab saya rasa benda tu bila dah jadi isu kan. So saya rasa better saya stop je lah. Macam tu lah. Okay. So Sorozone tu saya guna saya seorang lah. Nampak tak? Tak. Saya still menggunakan SNR. Benda yang sama actually. SNR pun saya still menggunakan benda yang sama. Okay. SNR kinetic pattern. Dua tu je. Daripada Zaini Anwar. Waalaikumsalam. UCAT. Okay, so tengok UCAT So UCAT, saya menyatakan price minggu lepas saya menyatakan breakout kita akan buy. So sekarang ni dia naik sikit lah. Apa pen ni. Actually minggu lepas tak banyak peluang saya nampak dalam entry yang saya put entry ada 4 entry, 2 TP, 2 SL. Tengok, saya pun tetap minggu SL hadap kan. Cuma EU dengan NJ saya hold. Sell lagi. Itu saya account lain account swing tu. Account makan gaji minggu saya ada. Makan gaji swing tu saya cuma swing je lah yang tu je. Itu. So untuk NCAT ni sorry UCAT. UCAT ni adalah support dia dan ini adalah resistance dia. Yang baru wujud Kadang-kadang kita tahu price kan dah break kan. Kenapa kita tak hold sampai atas ni Tapi kamu kena yang ingat bila dia wujud satu resistance baru, itu telah menunjukkan bahawa kawasan tu pun boleh menjadi halangan Maksud dia halangan. Dia nak naik tak boleh Dia kena hadap ni dulu. Nak naik kena pecah ni. Sebab tu kita perlu update tiap-tiap minggu benda baru. Apa yang jadi pada market tu kita kena update. Tak boleh kamu nak guna mapping yang bulan lepas punya kan. Macam tu lah. Melainkan kamu swing. Kalau kamu swing kamu akan guna yang lepas-lepas lah kan. So untuk UCAT, kalau kamu dah buy, hold je lah. Tapi kalau kamu tak buy lagi, kamu tengok ni. Okay. So ni juga merupakan salah satu lagi yang saya perasan, yang saya nampak lah. Okay. So apa yang nak buat pada UCAT ni? Sebab sekarang kita buat kenaikan dia ni adalah kenaikan yang tak momentum kan. Kita nak buy tapi nak momentum, tapi dia duduk ngongek. So kalau kita nak selamat NCAT ni, kita tunggu dia breakout dulu baru kita buy. Ada tengah trader tanya saya, cikgu ni guna breakout bila nak buy kan? Ya, breakout kita buy. Okay, sebab yang tu bagi saya cara yang lebih selamat untuk kita trade. Okay. Tapi hati-hati tak mesti bila buy dia tu kamu akan buy ni, mungkin dia akan test dulu bawah ni, tapi dengan syarat dia mesti break dulu. Itu penting. So kalau kamu nak sell, okay, kalau kamu nak sell, okay, make sure kalau nak lebih selamat sell, kita akan tunggu dia breakout ni. Kalau based on apa yang saya ni lah amankan, saya tunggu dia breakout bawah ni baru saya akan cari sell. Sebab hati-hati, sebab kemungkinan price break dia boleh test ni baru dia boleh naik balik. Tu pentingnya reaksi candle terhadap zone-zone tertentu. Percaya sebab semua ni kan SNR lah. So sini kan SNR kecil-kecil kan. So apa yang saya boleh cakap kan untuk UCAT ni, okay, saya akan tunggu dia breakout dulu resistance ni untuk kita buy. Okay. Tapi buy di bawah kita akan cuba cari buy di retracement. Yang tu yang penting. Anda kata tiba-tiba kita nak buy, tiba-tiba price dah reach kawasan TP kita. So tak ada rezeki lah. Tunggu pula dia buat apa itu, dia buat reversal ke ataupun dia break. Bila break mungkin kita cari net resistance. Okay. So jangan pening kepala. Kalau gamak asal macam susah pair tu nak trade, abaikan dulu minggu tu. Abaikan sementara. Ku tinggalkan di kau UCAT untuk sementara kan. Okay, kita fokus pada pair-pair yang lain ada. Macam tu. Macam tu lah saya buat selalunya. Okay. So UCAT, saya boleh kata saya akan tunggu buy bila dia break break resistance dan cuba sell. Bila dia break bawah, support bawah ni untuk sell. Okay. Sebab dia boleh jadi stay 50-50 kan. Yang tu. Tapi kalau dia break ni dengan bergaya, maksud dia break kan, dengan clear kan, tak perlu nak tompor ambang-ambang kan. So kita boleh confident lah untuk kita buy. Okay. Clear tak Zain ni? Clear macam biasa, bagi sikit saya punya love. like. Okay. Muhammad Hanif. Tadi bukan minta tadi. GCAT So Hanif minta GCAT. So kita tengok GCAT GCAT. Okay, GCAT dah lama saya tak analisa kan. 2 minggu lepas, 3 minggu lepas So GCAT ni panjang cerita Okay.
First kali apa kita kena buat adalah SNR, dan kita akan tandangkan SNR dulu kan. So ni adalah kawasan SNR dia. Wow, jauhnya. Ni adalah kawasan RBS SBR dia dah break kawasan ni kan. So nak terjun mana ni? Okay, so scroll kecil-kecil, nampak tak? So kita dah jumpa kawasan ni. Dia main kawasan apa? Okay. So dia sedang menghadapi fasa apa? Dalam ni kan banyak kamu nampak kan, daripada March punya ni kan dia buat dalam bentuk raging yang lama kan. So maksud dia kat kawasan ni ada something lah, ada order ke apa kan. So kita akan tengok reaksi candle di kawasan tu. Maksud dia price kemungkinan besar dia akan cari kawasan ni. Besar kan kawasan ni. Okay. Luas kawasan ni kan. So buat macam mana kan? Dia bagi zone luas je. Sebab kita bukan dapat tahu extract kat point mana kan. So saya lebih selesa tunggu dia buat reaksi price. Maksud dia minggu depan price dijangka turun lagi. Okay, dia dah breakout, mungkin dia akan buat retracement. Okay, retracement sikit, dia akan baru dia buat penurunan. Okay, dia buat penurunan dan kita akan cuba cari sell. Maksud dia tu price mungkin jangka akan buat retracement, jangan lagi buy sampai dia cari level-level lah. Dia akan cari level-level SNR. Kat sini kan SNR dah, mungkin dia cari sampai sini. Okay, dia menggeli kurang kita kan. Ataupun kadang-kadang price ni dia punya market manipulation lah. Dia still break sampai sini kan. Maksud dia test sampai sini boleh turun. Tu pun boleh berlaku. Sebab tu kita nak reaksi candle di setiap price tu. Kita nak tengok zone tu, tertanda tu, apa candle tu buat, candlestick tu buat, apa candlestick tu buat. Okay, so kita akan fokus kepada sell lah. Okay, untuk GCAT. So GCAT clear. So gold saya dah lisah tadi. Okay, saya menjangkakan price akan dia akan buat momentum kenaikan. Dia akan cuba break resistance ni. Untuk dia break, dia buat kenaikan lagi lah. Ini saya nampak tentang gold lah. Okay, daripada Don Alaya, Waalaikumsalam. Don, tolong analisa EU, ECHF and ZDCHF. Okay, so EU saya dah analisa tadi. Saya bias lagi kepada sell. Saya masih hold swing saya lagi. 2 pip lah saya hold. Baru dah dalam jalan separuh hold. 2 pip macam tu lah. Kan 150 pip je lah yang lebih kurang macam tu. So saya masih hold, tapi make sure hati-hati. Sebab kadang-kadang dia akan buat retracement dulu. Mana tahu rezeki bukan saya pegang kan. Okay, market ni bukan saya ni. Kita just kita punya jagalah kan. Kamu jangan terus entry kan. Sebab mentang-mentang saya sebut apa, lagi 400 pip kan. So kamu pun entry kawan. Jangan, hati-hati. Okay, tunggu retracement, follow technical analysis untuk kamu entry sell. Okay, so next adalah ECHF. Apa ECHF ni jarang-jarang Okay, so macam ni kita tengok price fail to breakout So dia gagal untuk breakout resistance. Sebab tu dia buat penurunan. Pada minggu lepas saya jangkakan price akan buat kenaikan. Tapi kita akan buy bila dia break. So tak buy. Tak buy sebab dia tak break kan. So selamatlah kita punya entry kan. Kalau kita buy belah bawah ni, takkan kita dah floating. Itu cara kita manage account. Manage kita punya ni kita. Okay, so ni adalah support. Okay, so ni juga merupakan kawasan apa? Kawasan SBR, RBS kan. Dia ngam-ngam kat sini kan. Okay, dan ni adalah resistance. Kita tengok. Ni senang je. Okay, dia break, dia buat satu structure buy sini. Maksud dia kita akan fokus buy. Dia buat engulfing ke apa kan. Okay, ataupun dia buat new high low, kita akan buy. Dan kalau dia breakout ni, baru kita akan sell. Saya sampai sini lah dulu. Jauh-jauh tak nampak lagi lah. Okay, sebab dia kena respect tiap-tiap level SNR dengan SNR tu. Price kena respect dulu. Ibarat macam masuk kawasan ni kan. Dia masuk kawasan Abang Long ke Ayanda kan. So dia respect dulu kawasan-kawasan tu. So kalau boleh break, dia break. Kalau patah balik lah. Itu. Okay, maksud dia buat reaction lah. Saya punya ayat kan.
Okay, so kita teruskan lah. So yang ni sampai tentang ETF. Kita akan tunggu reaksi candle. Okay, reaksi candle. Sama ada dia akan buat rejection di area ni ataupun dia break. Kita akan sell sampai ni. Kalau dia buat reaction buy, mungkin kita akan focus buy sampai sini tu, silo. Okay, sebelum dia akan cari next resistance. Itu kena tengok lah. Okay, clear untuk ETF. So next adalah NCF. Ya, makin lama suara saya makin rock kan. So NCF, power ni bila sebenarnya analisa kan. So apa yang berlaku pada NCF? NCF pun minggu lepas pun dia buat apa? Dalam seminggu tu kan, dia buat naik buy sell kan. Maksud dia buat dalam bentuk apa? Maksud dia dalam bentuk sideways lah kan. So macam biasa SNR menjadi kita punya tonggak. Okay, so resistance. Wah, jauh kan yang kata kan. Dah relax dulu. So sini pun ada satu resistance lagi. Okay, so kalau kamu nak buy NCF, break ni buy. Kalau kamu nak sell NCF, tunggu breakout bawah, sell. Senang lah. Wah, mudah je kawan. Macam tu lah market. Tak perlu kita nak analisa susah hati, nak tarik ni macam bukan. Sorry, maaf. Maksud dia tak perlu kita nak guna ni yang terlalu pikir panjang. Ish, ni nampak candle ni nampak macam nak buy. Tengok macam nak sell kan. So kita rasa berteka-teki kan. Kita just clear lah. Tak clear macam ni, direction tak clear, buat apa kita nak tunggu dalam ni buy sell? Kita tunggu dia breakout lah. Kan mudah gitu. So pada nak sell, tunggu dia breakout ni, sell. Yang tu cara saya trade. Okay, break ni kita akan buy, break ni kita akan sell. Break resistance kita akan buy, break support kita akan sell. Okay, yang ni saya buat tentang NCF. Masa join lah saya 60 lebih kan. Bagus lah. Terharu saya sebenarnya. Okay, clear tak? Done untuk NCF. Simple lah. Okay, so daripada ni Adul Hafiz Saleh, Waalaikumsalam. Adul Hafiz, UCAT lah. UCAT saya dah analisa tadi. So UCAT ni kita lebih kurang macam NCF lah. Kita akan tunggu dia breakout. Sama ada dia breakout resistance, kita akan buy. Dan cuba breakout support bawah ni, baru kita akan sell. Okay, sebab kadang-kadang kenapa saya suka tunggu bawah? Okay, sebab price kadang-kadang bila dia breakout ni sama, walaupun dia breakout B, tapi kadang-kadang dia test saja sebenarnya. Maksud dia macam ni, dia buat macam ni. Dia buat apa? Dia buat triple top pula bawah ni kan. Menangis kita kalau kita sell ni. Sebab tu kalau kamu peminat nak sell, make sure dia break ni dulu, baru kamu sell. Okay, untuk UCAT. Kalau breakout ni boleh sell lah. Boleh sell. Tapi hati-hati lah. Sebab kemungkinan price nak react. Ni dia boleh return tu anytime. Bila dia break ni, lengkap lah syarat supaya kita boleh sell. Okay. Ini support. Okay, clear apa Hafiz? Coach nak tanya cara analisa dapat. Cara entry boleh tunjuk. Cara entry maksud kamu entry lah. Yang tu kamu tunggu waktu live market lah. Okay, untuk analisa live market. Tapi buat pasal ni sebab hari Rabu atau Selasa tu saya dah buat live trade kan. So tengoklah, nanti saya akan buat video. Kalau sempat saya akan buat video untuk trade, untuk entry. Okay, entry ialah susah kan. Tekan buka MT4, tekan buy, tekan sell lah. Macam senang entry tu kan. Tunggu dia breakout, buat retracement, baru kita buy. Okay, yang tu cara saya lah. Cara tradisional sebenarnya, cara kampung pun sebenarnya. Tak ada lah yang pelik-pelik lah. Okay, kita akan buy di pullback, buy di retracement, buy di buy di SBR, RBS. Itu. Okay, Happy Father Day. Hello King. King siapa pula King ni? Malik Ridwan, coach mana next week lepak? Ada mak. Saya kat mana? Saya kat Kedah.
Next week lepak. Saya jarang lepak sebenarnya. Serius. Kalau kamu tanya saya punya kawan-kawan baik pun kan, kawan pun saya daripada sekolah pun dapat faham saya bukan jenis kaki lepak Seriously, saya bukan kaki lepak. Itu lah. Tapi kalau kamu nak tanya, kalau nak import tu, ya, PM lah nanti macam mana. Nak lepak ni saya tak minat. Memang bukan maksud itu. Saya bukan seorang yang jenis yang suka bersembang. Saya more pada introvert person sebenarnya. Okay. Kalau ada soalan berkenaan dengan analisa ke apa kamu boleh tanya saja kat page saya kan. Ni kamu tengok page kan, kamu boleh tanya dah. Boleh PM inbox kan. Tanya analisa apa, kamu nak faham ke apa, boleh tanya je sebenarnya. Tak ada masalah. Kalau saya tak sempat jawab dalam tu, mungkin saya akan jawab dalam live kan. Sebab tu tadi saya minta tamu soalan kan. Sebab saya nak buat video, tapi tak ada soalan. So tak perlu buat video ke apa kan. So okey je lah. Okay. Daripada Mazli Mursyid UJ tadi saya dah terang saya rasa. Okay, UJ kita akan tunggu dia apa, breakout. Okay, breakout atas kita akan buy, breakout bawah kita akan sell. Kalau dia dalam range dia, so kita takkan buat apa-apa. Okay, cuma kat sini saya nampak sikit chart pattern lah. Okay, tapi saya lebih selesa tunggu dia breakout SNR daripada breakout chart pattern sebab kadang breakout chart pattern pun tipu juga kadang kan. Macam NCF minggu lepas lah, saya nampak dia chart pattern mula-mula kan, tapi dia raging kan. So market dalam keadaan yang sukar maksud dia tu dia tak memenuhi syarat saya punya chart pattern saya tanda tu sebenarnya salah. Dia breakout, okay, tapi so saya nak selesa ni tunggu dia breakout SNR lagi selesa. Saya bertanya NCF okay, dia jadi buy tak jadi sell kan. So hati-hati lah. Kita tunggu dia breakout SNR sebenarnya lebih piau daripada, maksudnya lebih piau, maksud orang Kedah cakap piau ni lebih sedap lah nak buy atau sell bila dia breakout SNR ni daripada dia breakout chart pattern. Sebab tu saya kata bila price tu breakout trend line, make sure dia breakout lagi SNR dia, support atau resistance dia, baru kita boleh sell lagi. Kalau tak dia breakout saja trend line tapi dia tak breakout SNR dia, hati-hati sebab kemungkinan dia akan return balik. Yang tu saya terang dalam video saya yang lepas sebenarnya. Okay. GA daripada Muhammad Ridwan. GA. So GA saya jangkakan price akan membuat kenaikan. So yang minggu lepas cerita so price tak, dia naik sikit dia turun balik kan. So dia dah break, so dia kena saya punya stop loss kan. Tapi okay. So untuk minggu depan apa yang berlaku tentang GA? So GA first kali kita tengok, kita dah sebagai SNR ni dia dah break SNR ni. So adakah GA akan sell lagi minggu depan? Sama-sama kita tengok. Ataupun dah tiba masanya dia buat buy. Okay. So next support dia kat mana? Yang tu yang penting. Tak nampak wajah. So area ni selalunya kalau tak nampak sangat saya buka daily tapi sebabkan ni saya rajin lebih sikit saya bukalah kat ni So net support dia ada sini kan. Okay, ni bertindih ni pun adalah net support dan ni pun net support. So alang-alang ambil bilik bawah liat. Okay, so GA dijangka akan meneruskan penurunan. Lemah lagi GP Okay, tapi dia buat retracement dulu Maksud dia kalau kamu nak sell, kamu tunggu dia kan ni, kawasan ni kan banyak level-level SNR apa semua So kamu tunggu kawasan area ni Okay, so untuk kamu sell kan. Okay, so GA dijangka akan buat lagi penurunan untuk minggu depan kan? Tapi anda kata price dia naik, dia breakout ni. So dia bila dia breakout ni, so strategi sell kita terbatas So kita akan fokus kepada buy. Okay, ni level still untuk buy.
Yang ni saya nampak tentang GA. Okay, clear tak? So for GA kita akan fokus pada sell sebab dia breakout. Tapi anda kata dia naik, dia breakout resistance tadi, kita akan fokus pada buy lah, sebab segi sell kita terbatas. Okay, sebab tu kita pentingnya tunggu confirmation di level-level SNR. Yang tu yang saya boleh, saya selalu nak sama. Okay, so ada soalan lagi tak? Haris Syarafuddin, boleh tuan cerita macam mana mentorship? Okay, actually mentorship ni tak sama dengan personal coaching tau. Kamu kena faham beza mentorship tu. Sebenarnya mentorship ni lebih kepada saya verify. Maksud dia, apa yang saya buat adalah, okay, yang saya buat program saya ni, setiap minggu, okay, kamu akan hantar analisa pada saya. Okay, berapa pen kamu hantar, kamu buat analisa pada hujung minggu. Dan saya akan tengok analisa kamu, sesuai tak apa yang kamu belajar dengan apa yang kamu faham tentang ibu. Kalau bersesuai, saya akan verify. Maksud, okay, yang ni boleh entry, yang ni boleh entry, yang ni tak boleh entry, yang ni salah, SNR salah, yang ni makin salah. Yang tu saya akan buat. Okay, yang tu yang saya buat. Dan saya akan tengok jugalah kamu punya account kamu. Maksud dia tu, saya akan minta investor password, sebab saya nak monitor kamu punya size lot kamu punya entry kamu macam mana kan. Sebab yang tu saya akan minta. Sebab tu lebih, sebenarnya dia lebih kepada cara untuk jadi cara untuk ajak kamu, cara macam mana kamu nak manage account kamu, macam mana kamu nak control risk kamu, dan macam mana kamu nak buat analisa yang betul lah, based on apa yang kamu belajar dalam buku ibu. Sebab kalau boleh saya nak jual ibu kan, RM50 kan, RM60 kan, jual lepas tu sengap kan, tak ada masalah kan. Ataupun buat group support ramai-ramai kan. Lepas tu bila orang tanya, orang lain yang jawab kan, bukan saya yang jawab. Tapi ni sebab saya open mentorship personal dengan saya. Bukan kamu belajar dalam group kan, kamu personal direct dengan saya. Okay, so kat situ saya perlukan masa saya lah yang tu. So saya ada, tapi nak join mentorship ada syarat-syarat dia lah. Kamu kena buat latihan dulu, kena hantar submit latihan apa semua tu. Kamu dah faham saya punya tu, okay, baru kita masuk proceed ke next part, mentorship. Okay, bukan kamu terus beli ebook terus masuk mentorship, tak. Okay, maksudnya mentorship tu kamu kena ada latihan yang saya minta, latihan mudah ya, simple lah, yang akan memantapkan kamu, pemahaman kamu, supaya saya nak apa yang saya tulis dalam buku kamu faham, dan kita boleh buat mentorship dengan lebih tenang. Nanti tiba-tiba kamu mentorship, macam mana saya nak lukis aset lah, letih saya itu kan. Sebab yang tu kita bukan nak fokus pada personal coaching lah. Personal coaching lain saya akan ajar, tapi mentorship lebih kepada monitor account. Yang tu sebenarnya, monitor kamu, cara kamu trade, macam mana kamu, cara kamu entry, analisa kamu betul-betul salah. Dan seminggu sekali, sebab saya dah buat ni, saya sebagai inisiatif lah, bukan dalam ni, saya akan buat live trade dengan kamu lah. Maksudnya pada Rabu Khamis tu saya akan analisa pair mana, kenapa saya analisa, contoh macam tadi kan, kenapa saya buy kat sini, kenapa saya sell kat ni, saya akan buat macam tu based on apa yang kamu belajar dalam buku tu. Okay, saya buy GGU, kenapa saya buy, dan saya entry kat sini, kenapa saya entry, dan kenapa saya start stop loss kat sini, kenapa saya TP kat sini. Yang tu yang tu saya akan buat lah seminggu sekali yang tu. InsyaAllah lah. Buat masa ni saya yang handle benda tu. Sebab tu saya punya ada limitation lah. Saya tak buka sampai bila-bila kan. Saya tak buat, orang tahu, lifetime lah mentorship. Tak boleh lifetime. Saya takut sangat lifetime. Sebab saya tak mampu nak bagi semua hidup saya pada kamu kan. Sebab tu saya tak tempoh 2 bulan. Supaya dalam masa 2 bulan tu, supaya kamu dapat faham. Kalau tak boleh, nak continue, itu nanti kamu cerita di belakang. Tapi terima dulu yang tu. Itu tentang mentorship lah. Okay, makasih sebab tanya soalan. Dan di Alia, okay, cikgu clear, thank you. Daripada Aiman Syafiq, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay, daripada Atuk Maru, kalau modal $1000 berapa max entry dan max lot yang sebaiknya? Okay, kalau modal $1000, 1000 kan, 1, 2, 3, okay, $1000, kalau kamu tanya saya gunakan lebih kepada 3% per entry daripada modal. Tak lebih dah tu. Maksud dia 3% per entry. Okay, maksud dia kita gunakan riskan $30 per entry. Dan kalau boleh, untuk entry per pair, kalau boleh seminggu dalam 4 pair saja. Maksimum 4 ke 5 pair lah. Lagi sikit lagi bagus, 3 pair pun bagus. Macam tu. Lot, size lot tu $30 bahagi dengan stok loss kamu. Kalau stok loss kamu $30, kalau stok loss kamu 50 pip, ambil lah $30 bagi 50 pip. Kalau stok loss kamu 20 pip, bagi lah 30 bagi 20 pip USD. $30 bagi 20 pip. Kamu akan dapat size lot kamu. Macam tu.
Okay, tu untuk account USD lah. Okay, ada setengah trader nak guna simple, simple dia punya dia masuk 0.05, tu pun boleh juga. Tapi jangan layer lah. Secara ni satu entry tau, bukan for layer. Sebab bila kamu layer yang tu kamu punya akan berubah. Kamu takkan dapat kamu jaga yang sebenarnya. Okay, melainkan kamu dah run macam saya buat dah jalan satu pick, baru saya entry satu lagi, dan saya dah secure position yang entry first tu. Lepas tu jalan satu pick, saya entry lagi. Yang tu boleh secure pula position tu, so tak ada masalah lah. Janganlah kamu layer dia naik layer, dia naik atas sell, dia naik atas sell. So yang tu yang buat problem sebenarnya. Okay, tambah entry bila kamu dah profit, dan profit tu banyak bukan profit 2 pick entry, profit 2 pick entry, profit 2 pick entry, bukan yang tu. Bagi satu tempoh perjalanan yang jauh. Sebab kata macam, dan saya selalu guna bila swing lah. Yang tu sebenarnya. Okay, Mazli Mursyid, tuan nak entry tunggu backup pullback tu dah faham. Lepas tunggu conversion, candlestick muncul dulu ke nak entry macam mana? Ya, tunggu conversion, candlestick muncul dulu ke nak entry. Ya, tunggu conversion. CRS lah. Conversion yang selalu saya gunakan adalah, dia sebenarnya conversion ni banyak tau. Banyak, sangat-sangat banyak kan. Trendline lah, Fibonacci lah, apa semua. Tapi yang saya gunakan adalah candlestick reversal pattern. Yang tu je, candlestick reversal signal, CRS. Kalau CRS, baru saya cuba entry. Okay, tu lebih tenang. Kalau kamu guna Fibo, gunalah Fibo kan. Kalau guna trend, guna trend. Tapi kalau saya guna CRS. Okay, dalam mentorship tu tuan ada ajar apa-apa dalam trading journal tak? Dalam mentorship tu ada tuan ajar apa-apa dalam trading journal tak? Itu saya akan kongsikan lah apa yang kita akan tulis, kamu akan tulis dalam trading journal. Apa yang kamu tulis, saya akan bagilah satu macam guideline lah untuk kamu buat trading journal yang sebetul macam mana. Tak semestinya apa, saya bagi guideline lah. Tapi saya tak buat lah untuk kamu kan. Kamu kena buat lah. Sebab mentorship ni bukan saya yang macam kamu harapkan saya punya analisa, bukan. Analisa kamu nak harapkan saya tengok kamu buat semua sekali macam ni saya buat live. Ni saya punya analisa. Tapi lebih pada melatih diri kamu sebagai seorang trader yang sebenar. Macam mana saya dedikasi saya punya masa saya, 90% saya masa saya dengan family saya, 10% dengan trading. Yang itu ya. Macam mana kamu nak trade dengan tenang. Kamu tak perlu hadap chart pun sebenarnya hari-hari. Tengok pagi ada peluang entry, baru tengok. Kalau tak ada peluang entry, bawa aja kamu. Esok pula tengok. Macam tu. Okay, sebab saya bukan trader yang jenis menghadap chart. Menghadap chart. Cuma bila ada soalan pada kamu, kena hadap ke chart kan. Tapi saya lebih pada banyak saya habiskan masa dengan family saya. Yang tu. Sebab tu saya buat artikel tadi kan. Jadi viral artikel kan. Isu pun dah. Sebab artikel saya buat tu sebenarnya adalah untuk perbandingan saya kerja saya dulu. Saya pun dah tulis essay kan. Saya kerja dulu dengan saya kerja sekarang. So saya buat perbandingan. Bukan nak jadikan hujahan. Jangan jadikan hujahan. Sebab benda tu bukan daripada bukan untuk hukum sebenarnya. Tapi sebenarnya sebagai satu guideline supaya kamu kena faham apa-apa pekerjaan pun, kalau kamu contoh bekerja di tempat tinggi, haram sebab boleh jatuh, membahayakan, menyawakan, betul tak? Benda tu jadi haram. Tapi kamu pakai safety belt apa, maksud dia pakai keselamatan apa semua tu, so boleh jadi harus balik, betul tak? Tak kisah apa pekerjaan kamu buat kan, boleh jadi. Melainkan kau tu dah nyatakan haram. Makan babi ke anjing kau semua tu dah haram. Memang haram lah. Tak perlu lah nyata, sebab asal hukum mazhab Syafi'i adalah harus, melainkan dah nyatakan dalam nas-nas, nyatakan dalil yang menyatakan haram, yang tu nyata haram. Sebab tu ada 4 kan. Kita ada Al-Quran, okay, ada hadis, okay, ada ijma', ada qiyas kan. So kalau kamu nak saya buat penulisan dalam bentuk macam tu, saya rasa orang takkan baca pun sebenarnya. Sebab tu saya buat penulisan dalam bentuk yang lebih santai, supaya kita boleh fikirlah apa pun kita buat, semuanya berpastikan kepada kita punya agama kan. Yang tu je sebenarnya yang saya nak ajak kamu berfikir, yang tu je. Okay, tak apalah, yang lepas tu lepas lah. Okay, mungkinlah kamu baca tu, mungkin kamu keadaan yang bila orang marah tengah baca, mungkin dia akan marah kan. Kalau orang dalam keadaan happy dia baca, mungkin dia akan happy. So apa-apa pun kelemahan tu adalah milik saya sendiri lah. Yang tu saya sebenarnya. Saya minta maaf lah kalau ada benda yang menguris hati kamu kan. Tapi apa yang saya catat tu sebenarnya dah berlaku pada diri saya. Yang tu je, itu lah. Okay, clear tak? Ada soalan tak?
Last question. Kalau ada soalan nak tanya apa-apa ke. Sebelum kita mengakhiri sesi kita pada minggu ni, kalau sempat saya akan buat video lah pada Isnin atau Isnin sedih. Pada hari Rabu Khamis. Lepas ni mungkin saya akan buat video-video pendek lah, yang buat video-video motivasi pun semua kan, untuk kita lah. Saya rasa lebih sesuai untuk tu lah. Okay. Ada soalan tak? Wan Muhammad Hazim. Selamat datang. Baru nampak. Okay. Kalau ada soalan apa-apa boleh tanya. Last question. Soalan. Ada soalan cikgu. Ya, daripada Muhammad Taufik. Soalan apa? Boleh share sikit pasal forex withdraw. Withdraw yang macam mana tu? Boleh explain sikit tak? Proses macam mana? Okay. Saya kurang jelas sikit soalan kamu, tapi saya cuba ceritalah macam mana saya withdraw. Okay, saya withdraw sebenarnya ada dua cara. First kali saya withdraw melalui PayPal. Dan kedua saya withdraw melalui Neteller. Okay. So maksud dia, apa-apa macam saya punya account saya kat luar, saya akan withdraw masuk ke Neteller dulu. Okay, saya simpan di Neteller. Dan next part, saya akan jual Neteller pada third party. Saya tak direct dan Neteller ke bank tak. Saya akan jual kepada Najmuddin Hamzahan. Okay. Ataupun Azhar. Yang tu antara trusted seller lah yang saya percaya. Okay. Berapa boleh withdraw macam mana? Berapa boleh withdraw? Okay. Kalau untuk nak selamat dia kamu, kalau boleh, mula dulu saya withdraw bawah 20k USD. 20k RM. Tapi sekarang ni katanya tak boleh withdraw lebih daripada 20k. So kalau boleh, elakkan withdraw lebih daripada 10k. Kalau direct transaction lah. Tapi kalau kamu jual kepada third party, saya rasa tak masalah kot. Sebab saya pernah withdraw banyak k kan. Maksud dia lebih kurang. So dia pecahkan lah. Dia pecahkan. Maksud dia amount berapa yang tak kena freeze. Sebenarnya kalau kantor itu kena free kan. Tapi make sure jangan lebih daripada 10k lah. Itu sebab bila lebih daripada 10k, price akan bank akan trigger. So macam ni lah sebenarnya. Bila yang saya tahu dulu, bila transaction kita capai 20k, bank negara akan trigger. Bank negara akan tanya pada bank tempatan, bank yang kita letak tu, contoh kat CIMB ke, kat Maybank ke, kat Bank Islaman, duit ni daripada mana. So dia akan tengok siapa dia. So bank tu yang akan bagi report kat bank negara tu. Kata kalau dia tahu kita ni kerja ke apa kan, so dia beritahu kita bisnes ke apa kan. Tapi anda kata kita ni suspicious, macam menganggut, so time tu next time dia akan cari kenapa duit ni mana mana. Time tu dia akan query kita. Okay. So far kalau withdraw sikit kan, 500 apa USD ni saya rasa tak masalah. Dah cecah 5k USD kata, time tu kita kena hati-hati sikit. Salam coach, nak withdraw kena buka account Prima tak? Kalau guna third party tak boleh. Okay lah, tak masalah. Salam. Maksud itu, kalau kamu ada account Prima lagi bagus lah. Kalau kamu tak ada account Prima, guna saving account pun boleh juga. Tapi jangan terlalu kerap dia masuk. Sebab konsep saving account kamu dah faham. Okay, konsep saving account, duit masuk sekali, keluar banyak kali tak apa. Itu boleh. Tapi kalau kamu duit masuk kerap dalam saving account, tu pun bank akan query juga sebenarnya. Sebab tu kalau kamu ada bisnes lain, apa bisnes online dropship ke apa, bukalah account Prima. Tak ada masalah. Bayarlah deposit sikit kan, 2,000 ada, 2,500 dan. Okay. Macam saya sini pun ada account Prima untuk urusan perniagaan. Okay. Daripada Muhammad Taufik juga, nampakkan bolehkah third party payment masuk account saving? Boleh, tak masalah. Jangan masuk betul-betul lah. Contoh lah.
Kan kamu withdraw 10 USD kan, hari-hari dia masuk 1000 untuk turut lah. So yang tu akan timbul keraguan lah. So buat lah. Nanti selalunya third party tu dia akan pandai lah buat macam adjust macam mana. Untuk kamu bincang lah dengan kamu third party kan. Okay. So far saya recommend Najmuddin lah. Najmuddin Hamzah, Azhar Ramlian itu adalah saya punya favourite lah. Favourite saya punya. Apa-apa saya selalu dengan dia orang lah. Tak ada masalah. Sebab kalau kadang orang tak kenal, saya pernah kenal kan, dia minta mula dia okey, lepas tu sekali kita withdraw amount besar terus dia hilang. Saya nak kata apa kan, redha je lah. Takkan saya nak viral kat Facebook pula kan. Tu dah menunjukkan macam yalah, salah saya jugalah. Macam tu lah. So carilah orang yang kamu trusted. Okay. So kalau tak ada soalan lagi, saya ada sekadar itu dulu untuk pada minggu ni. Saya harapkan kamu trade dengan tenang, trade dengan sopan, jaga MM. Okay. Jangan gelojoh dengan market. Jangan risau, market takkan lari. Jangan kalau nak trade. Okay. Guna masa yang ada untuk kamu belajar. Okay. Guna masa ada untuk kamu trading dan belajar lah. Okay. Peluang masih banyak kan, sebab banyak tempat kamu nak belajar. Tak kisah kat mana-mana pun kamu belajar dengan trading ni. Okay. Dan trade dengan apa-apa pun kamu belajar, make sure kamu kuasai SNR. Okay. Dengan candlestick pattern. Benda tu dulu. Bila kamu pergi dengan benda yang lebih detail. Okay. So kalau tak ada apa-apa lagi, saya doakan supaya profit yang kita dapat daripada minggu depan ataupun minggu akan datang adalah profit yang berkat untuk diri kita dan juga untuk sekitar kita. Yang tu yang penting, sebab kita nak cari barokah kan dalam kehidupan kita. Tu adalah satu tanda-tanda orang yang ni dia ceramah pula kan. Orang yang mukmin apa, tanda-tanda dia makin lama makin tunduk kan. Makin padi makin berisi makin tunduk kan. Bukan makin banyak kita tahu makin kita megah kan. Yang tu penting lah ya. Okay. So sekadar itu saya kongsikan. Okay. Muhammad Izzuan Mujung. So kita jumpa lagi pada next week. Ataupun kalau kamu ada soalan, kamu bertanya direct PM lah. Saya punya page lah. InsyaAllah email saya ada untuk tengok, jawab. Kalau tak ada ni, saya akan jawab untuk kamu. Okay. So terima kasih. Okay. Atas ilmu, terima kasih Mas Zaidi. Okay. So saya sudahi lah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Okay. Tidur dalam senyuman.